Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid. Diharapkan semua dalam keadaan sehat sentiasa dan cikgu doakan semoga semua kita dilindungi daripada segala bala bencana, terutamanya daripada wabak COVID yang semakin hari semakin meningkat. Okey, hari ini kita akan teruskan sesi PDP online e-tutor math bagi KSSM Matematik Tingkatan 3 dan kali ini kita akan masuk bab 7 plan dan dongakan. Objektif pembelajaran hari ini diharapkan di akhir penerangan cikgu nanti dalam sesi ini. Cikgu berharap semua murid akan dapat melukis unjuran ortogon dan juga membanding, membeza antara objek dan unjuran ortogon yang sepadan. Okey, sekarang untuk sata dan normal kepada sata. Coba lihat. Apakah sata dan normal kepada sata? Anda telah mempelajari objek dalam 2 dimensi dan 3 dimensi dalam tingkatan 1 dan 2 kalau tidak silap. Setiap objek terdiri daripada permukaan rata atau permukaan melengkung. Dan boleh jadi juga kedua-duanya sekali. Jadi perhatikan rajah yang ada dalam paparan, ada silinder, ni silinder, ada kon dan ada sfera. Untuk silinder, kon dan sfera yang cikgu berikan contoh ini, ada permukaan yang kita namakan permukaan melengkung. Untuk bahagian silinder, di sini permukaan melengkungnya, kon ada yang melengkung, juga sfera. Dan kemudian ada yang kita namakan permukaan yang rata. Jadi di sini ada permukaan rata pada silinder, begitu juga dengan kon. Tetapi untuk sfera tidak ada permukaan rata. Apakah yang dimaksudkan dengan sata? Sata adalah permukaan rata pada suatu objek. Terdapat 3 jenis sata, iaitu sata mengufuk, sata mencancang dan sata condong. Jadi cuba lihat contoh yang berikut. Untuk contoh yang ini, terdapat 2 jenis sata, iaitu sata yang pertama yang kita namakan sata mengufuk, PQRS, yang ditandakan dengan kotak berwarna biru ini. Manakala sata mencancang yang dimaksudkan adalah sata yang berserenjang dengan sata mengufuk, iaitu PSTU. Bila mana kita namakannya berserenjang dengan sata mengufuk, sudah pasti ianya mencancang, membentuk sudut 90 darjah. Maka yang berwarna merah ini kita namakan sebagai sata mencancang. Untuk contoh yang kedua pula pada rajah ini, sata mengufuknya diwakili oleh yang bertanda biru ABCD. Okey, itu sata mengufuk. Manakala sata mencancangnya ada 2, iaitu ABF dan CDE yang berwarna merah. Untuk sata condong pula diwakili oleh permukaan yang berwarna kuning, maka dilabel sebagai sata condong ADEF yang bahagian sebelah kiri dan bahagian sebelah kanan, iaitu sata permukaan BCEF. Untuk contoh yang ini, kita tidak namakan permukaan QRTU ini sebagai sata kerana konsep sata ialah permukaan rata. Jadi kalau permukaan rata, boleh jadi ianya rata secara mengufuk, mencancang atau condong, tetapi untuk permukaan ini hanya dinamakan sebagai permukaan melengkung, seperti yang cikgu terangkan dalam slide sebelumnya tadi. Sekarang kita pergi pula tentang konsep normal kepada sata. Normal kepada sata ialah garis lurus. Kena ingat, murid-murid kena ingat, ianya adalah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak. Jadi kalau berserenjang atau bersudut tegak, sudutnya adalah 90 darjah dengan sebarang garis pada sata tersebut. Jadi perhatikan contoh ini. Normal kepada garis untuk contoh yang berikut ditandakan dengan garis yang berwarna merah, iaitu garis FM. FM dan IN adalah 2 garis lurus yang berserenjang terhadap sata mengufuk ABCD, iaitu berserenjang membentuk sudut 90 darjah di sini. Maka kita namakan FM, IN. Oleh kerana kedua-dua garis ini berserenjang terhadap sata mengufuk, maka
kedua-dua garis lurus tersebut merupakan normal kepada sata ABCD. Simple sahaja. Jadi untuk itu kita coba lihat contoh. Untuk contoh satu ini, rajah di sebelah menunjukkan sebuah kubus. Jadi kita coba nyatakan normal kepada sata bagi sata PQRS, sata PSTU, sata RSTW, dan sata QRTU. Jadi, kesemua keempat-empat ini merupakan sata. Kita coba cari garis lurus yang berserenjang terhadap permukaan-permukaan ini. Jadi kita lihat dahulu untuk yang pertama, 1A PQRS. Kita tandakan di sini yang berwarna merah. Oke, kita akan cari seberapa banyak garis lurus yang berserenjang terhadap sata ini. Kita lihat, terdapat 4 garis lurus yang berserenjang terhadap sata PQRS. Garis yang pertama adalah UP, yang kedua VQ, yang ketiga WR, dan yang keempat TS. Kerana keempat-empat garis lurus ini berserenjang membentuk sudut 90 darjah terhadap sata PQRS. Jadi bagaimana cara menulis? Kita baca daripada atas. Daripada atas, kita lihat, kita baca daripada pandangan terhadap sata tersebut. Jadi kalau satanya di bawah, kita lihat daripada atas. Jadi untuk garis yang ini, U kepada P, V kepada Q, W kepada R, T kepada S sesuai dengan urutannya. Seperti ini. Susunan huruf untuk menyatakan normal adalah penting. TS bermaksud garis TS berserenjang dengan sata PQRS pada titik S. Seperti itu. Oke, sekarang untuk soalan 1B pula. Satanya adalah PSTU. PSTU yang ini. PSTU yang ditandakan dengan merah ini. Kita cari garis-garis seberapa banyak yang mungkin garis yang berserenjang terhadap sata PSTU ini. Ini merupakan sata mencancang. Okey, kalau mencancang, maka garis normalnya adalah mengufuk. Jadi mengufuknya di mana? WT, VU, RS, dan QP. Kita baca daripada garis terhadap sata tersebut. Okey, jadi di label QP, baca daripada garis kepada sata. QP, RS, WT, dan VU. Okay, ingat, susunan labelnya amat penting, menunjukkan bahawa garis tersebut berserenjang terhadap sata. Tidak boleh dibaca T kepada W. Kerana kalau dibaca T kepada W, maksudnya garis normal tersebut berserenjang pada titik W. Tetapi kalau disebut garis normalnya WT, maksudnya adalah garis WT ini berserenjang pada titik T terhadap sata PSTU tersebut. Maka oleh kerana garis tersebut berserenjang pada titik T pada sata, maka WT merupakan normal kepada sata. Kita teruskan untuk RSTW. RSTW yang ini. RSTW yang berwarna merah. Kita cari sebanyak mungkin garis-garis yang berserenjang terhadap permukaan sata mencancang ini. Ingat, kalau satanya mencancang, garis normalnya mengufuk. Maka kita cari garis normal yang mengufuk yang ini. Okay, UT, VW, QR, dan PS. Okay, ini kesemuanya yang ini. Dan yang terakhir, bila mana satanya merupakan sata condong, QRTU. Ini QRTU, maka garis kalau tidak kelihatan, kita cari titik ke titik. Okay, kalau di sini tidak ada garis yang berserenjang terhadap sata condong ini, tetapi kalau tidak ada garis, maka kita akan rujuk, jadikan titik sebagai rujukan. Maka V kepada P, W kepada S merupakan dua garis lurus yang berserenjang terhadap sata QRTU. Maka kedua-dua garis ini merupakan sata, kedua-dua garis ini merupakan normal kepada sata tersebut. Begitu. Sekarang kita ke contoh 2. Rajah di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat. ABCD, ini tapaknya.
Diberi M dan N yang ini merupakan titik tengah bagi garis AB dan CD. Dan diberi pula FG, FG dan EH. Begitu juga dengan DN, NC, AM dan MB, kesemuanya sama panjang. Nyatakan normal kepada SATA bagi SATA ABCD dan ADEF. Kita lihat dahulu untuk SATA ABCD yang berwarna merah. Kita cari garis lurus yang berserenjang terhadap SATA berikut. SATA-nya adalah SATA mengufuk, maka garis normalnya adalah garis mencancang. Oke. Selain daripada garis yang kita nampak, kita akan juga jadikan titik yang ada pada objek tersebut untuk kita sambungkan dengan titik yang lain bagi membentuk garis lurus yang berserenjang terhadap SATA. Jadi ada 4 garis, FA, ED, HN dan GM. Keempat-empat ini merupakan normal kepada SATA ABCD. Untuk SATA ADEF pula, ADEF SATA-nya merupakan SATA mencancang yang ini, maka terdapat garis mengufuk yang merupakan garis lurus berserenjang terhadap SATA. Garisnya adalah HE, GF, CD dan BA. Keempat-empat ini merupakan normal kepada SATA ADEF. So, macam mana? Untuk SATA dan normal kepada SATA, kedua-dua ini amat penting agar selepas ini bila mana melibatkan melukis unjuran ortogon, murid akan lebih mudah memahaminya. Jadi kita coba lihat konsep unjuran ortogon pula. Ada 4 kaedah atau langkah bagi melukis unjuran ortogon. Yang pertama adalah murid kena tahu dahulu sama ada SATA itu adalah SATA mengufuk atau mencancang untuk kita jadikan sebagai rujukan. Kemudian kenapa cikgu katakan sebagai rujukan? Kerana bila SATA-nya mengufuk, garis normalnya mencancang. Jika SATA-nya mencancang, garis normalnya mengufuk. Dia terbalik seperti itu. Jadi, selain daripada itu, objek kena tahu juga bagaimana kedudukan objek pada SATA. Perlu perhatikan kerana daripada situ kita perlu mengunjurkan garis-garis normal tersebut kepada SATA. Jadi, normal kepada SATA merupakan garis lurus yang berserenjang pada SATA. Yang ini murid perlu menentukannya dengan cara menggaris dari setiap bucu kepada SATA tersebut membentuk garis yang berserenjang terhadap SATA. Dan yang terakhir, langkah kerjanya adalah murid perlu melukis atau memelakar image yang terbentuk sesuai dengan kehendak soalan. Jadi keempat-empat ini merupakan langkah yang perlu murid fahami sebelum murid dapat melukis dan melakar image ataupun unjuran ortogon bagi suatu objek. Alright, kita lihat pula contoh yang ringkas ini. Oke, perhatikan. Diberi SATA mengufuk ABCD, kemudian terdapat objek. Terdapat objek yang berada di atasnya, yaitu objek yang cikgu labelkan sebagai objek X, Y. X berada pada permukaan SATA ABCD, Y berada di atas lagi, maksudnya X, Y ini kita umpamakan seperti satu garis lurus yang condong di atas SATA ABCD. Jadi coba lihat bagaimana cara untuk kita mendapatkan unjuran ortogonnya. Kita perlu gariskan, mendapatkan normal kepada SATA terlebih dahulu. Jadi kalau X memang berada pada permukaan SATA ABCD, maka tidak perlu untuk mendapatkan normal kepada SATA. Tetapi untuk Y ini perlu kita gariskan ke bawah. Jadi garis yang berwarna hijau ini adalah normal kepada SATA berserenjang membentuk sudut 90 darjah. Yang ini coba perhatikan. Oke, di sini sudut serenjangnya. Oke, sudut tegak. Jadi, di manakah kedudukan unjuran ortogon bagi XY? Oke, kita akan sambungkan X terhadap titik di sini.
Kalaulah titik ini kita labelkan sebagai Z, maka XZ merupakan unjuran ortogon terhadap objek XY. Sebagaimana yang kita lihat daripada atas ke bawah. Oke, unjuran ortogon ini sebagaimana yang kita lihat daripada pandangan atas. Melalui objek XY, kemudian image-nya akan muncul pada permukaan SATA. Seperti ini. Oke, contoh seterusnya, SATA-nya masih lagi SATA mengufuk ABCD, tetapi kali ini objek XY-nya kita akan angkatkan lagi ke bahagian atas. Maksudnya X tidak berada betul-betul pada permukaan SATA, tapi dia berada di atas. Oke, langkah seterusnya kita akan unjurkan garis lurus yang berserenjang terhadap SATA. Oke, garis lurusnya yang ini berserenjang membentuk sudut 90 darjah. Ini yang kita namakan sebagai normal kepada SATA. Maka unjuran ortogonnya adalah, unjuran ortogon bagi objek XY ini adalah daripada titik W kepada Z. Ini adalah image yang terbentuk sebagaimana yang kita lihat daripada atas ke bawah. Oke, itu adalah unjuran ortogon. Konsep asas sahaja, semoga dengan ini murid dapat memahami tentang konsep unjuran ortogon bila mana melibatkan objek yang lebih complicated, yaitu seperti objek pepejal 3 dimensi selepas ini. Oke, yang ini unjuran ortogon seperti yang cikgu katakan tadi ialah image yang terbentuk pada suatu SATA apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan SATA tersebut. Yang di bawah ni seperti yang cikgu katakan tadi, 4 kaedah ataupun langkah kerja untuk membolehkan murid mendapatkan image yang terbentuk pada SATA tersebut. Kata kuncinya SATA, objek, normal, dan kita akan dapatkan unjuran ortogonnya. Untuk SATA, kena pastikan adakah SATA itu merupakan mencancang ataupun mengufuk, kerana daripada situ kita akan perhatikan objek pada SATA tersebut, kedudukannya bagaimana, supaya dengan itu kita boleh menggariskan garis lurus yang berserenjang pada SATA yang dinamakan sebagai normal kepada SATA. Dan yang terakhir, kita akan sambungkan bucu-bucu yang terlibat pada SATA tersebut bagi melengkapkan image bagi objek tersebut yang kita namakannya sebagai unjuran ortogon. Sekarang perhatikan contoh yang berikut. Diberikan objek segitiga sama ABCD dengan ukuran panjang sisi BC-nya adalah 5 unit. SATA mencancang berada di belakangnya. Kita akan unjurkan garis normal kepada SATA pada setiap bucu segitiga. Pada ABC, garis lurus yang berserenjang terhadap SATA, ini adalah normal kepada SATA-nya. Maka permukaan ABCE ini, sebagaimana yang kita lihat daripada hadapan, akan muncul pada SATA yang menjadi image kepada objek tersebut. Jadi, cuba perhatikan yang ini, SATA-nya adalah SATA mencancang. Objek segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisinya adalah 5 unit. Normal kepada SATA adalah AX, BY, dan CZ. Unjuran ortogon adalah segi 3 sama sisi X, Y, Z dengan ukuran dan size yang sama seperti objek. Okay. Itu dia punya ringkasan untuk contoh yang berikut. Kita lihat pula bagi contoh yang berikut, bila mana objek merupakan segi 4 tepat. Okay, objeknya segi 4 tepat, SATA berada di bawahnya, masih lagi SATA dalam bentuk grid segi 4 sama. Kita akan unjurkan pada setiap bucu ini, bucu F, E, D, G, garis lurus yang berserenjang terhadap SATA. Okay, seperti ini. Perhatikan. Maka kalau G, F 3 unit, maka G pada SATA di sini, F pada SATA di sini, ini juga 3 unit. 1, 2, 3. Untuk DG, D pada SATA berada di sini, G pada SATA di sini, DG 2 unit, maka pada SATA juga 2 unit. Kita akan sambungkan. Jadi akan turun ke bawah, maka kalau untuk image-nya
kita labelkan seperti ini, size-nya tetap sama, 2 kali 3 juga, sama seperti objek yang ada di atas SATA tersebut. Oke, perhatikan ringkasannya, SATA-nya adalah mengufuk, yang ini, SATA-nya mengufuk. Objek, yang ini berwarna merah, objeknya adalah segi 4 tepat ABCD dengan ukuran 3 kali 2. Normal kepada SATA, kita baca daripada garis normal kepada SATA tersebut. Maka daripada GV, DS, E, T, dan FU. Okay. Susunan tidak mengikut urutan pun tidak mengapa, asalkan sahaja cara membaca adalah daripada garis terhadap SATA, dan V ini adalah persilangan ataupun titik di mana garis normal kepada SATA itu berjumpa di sini. Okay. V, S, T, U. Dan unjuran ortogonnya adalah STUV, ukurannya sama seperti ukuran objek asal. Oke, untuk kali ini objeknya kita akan jadikan dalam bentuk bongkah 3 dimensi pula. Oke, kali ini bongkahnya, objeknya dalam bentuk bongkah kuboid. Oke, seperti yang murid-murid lihat di sini, kaedahnya tetap sama sebagaimana yang cikgu terangkan dalam slide sebelumnya tadi. Kita tetap juga akan perhatikan adakah SATA-nya mencancang atau mengufuk. Oke, sekarang SATA-nya mengufuk, objeknya berada di atas. Kalau begitu, pandangannya daripada atas. Kita akan buat garis normalnya daripada setiap bucu ke SATA. Oke, membentuk sudut yang berserenjang 90 darjah. Oke, perhatikan. Kita akan buat garis lurus yang berserenjang terhadap SATA. Ini yang kita namakan normal kepada SATA. Di semua pada setiap hujung garis ini membentuk sudut 90 darjah. Okay. Tinggal murid perhatikan saja pergerakan permukaan rata yang selari dengan SATA mengufuk. Saya ulang sekali lagi. Okay. Terdapat 2 permukaan rata pada objek 3 dimensi ini. Okay. Permukaan yang pertama, TUVW. Okay. Ini permukaan rata yang selari dengan permukaan SATA mengufuk. Begitu juga dengan SPQR. Maka kedua-dua permukaan ini kita akan unjurkan sepanjang garis normal kepada SATA. Dan kedua-dua permukaan ini akan bertindih, saling bertindih pada SATA mengufuk tersebut. Perhatikan. Dia akan bertindih dan terbentuklah di bawah ini. Kalaulah image-nya cikgu labelkan sebagai ABCD, maka ABCD inilah merupakan unjuran ortogon terhadap bongkah kuboid ini bila mana kita unjurkan daripada atas ke bawah. Okay. Perhatikan, SATA-nya mengufuk, objeknya kuboid, normal kepada SATA adalah PAQBRCST, boleh juga UATDWCVB, sama sahaja. Kemudian unjuran ortogonnya adalah berbentuk segi 4 tepat ABCD. Unjuran ortogon dalam bentuk 2 dimensi, objeknya adalah 3 dimensi. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat pula contoh seterusnya. Oke, yang ini SATA-nya berada di sebelah kiri, merupakan SATA mencancang. Oke, objeknya 3 dimensi berada di sebelah kanan. Maka kalau SATA-nya berada di sebelah kiri, objeknya berada di sebelah kanan, maksudnya pandangan arah pandangannya adalah daripada kanan ke kiri. Oke, jadi kita akan unjurkan garis normalnya daripada bucu EF, DL, IA ini menggunakan pembaris, membentuk garis yang bersenjang terhadap SATA. Oke, garisnya seperti ini. Oke, menggunakan pembaris sahaja. Kemudian kita akan cari pada permukaan objek, yaitu permukaan rata yang selari dengan permukaan SATA mencancang. Oke, ini kan SATA mencancang, maka pada permukaan pada objek ini ada permukaan-permukaan rata yang selari dengan SATA mencancang. Permukaan yang pertama yang ini, oke,
Yang kedua ini. Maka kedua-dua permukaan inilah yang akan kita gerakkan untuk membentuk image pada SATA seperti ini. Oke, kita labelkan dengan RSTUPQ. Pada setiap hujung garis merah ini yang merupakan garis normal kepada SATA adalah sudut tegak 90 darjah. Objeknya dalam bentuk 3 dimensi, image ataupun unjuran ortogonnya dalam bentuk 2 dimensi. Ringkasannya, SATA mencancang yang berwarna kuning, objek prisma tegak, normal kepada SATA, IR, F, S, LT, DQ, IU, dan AP. Kita baca daripada garis terhadap SATA. Dan unjuran ortogonnya adalah heksagon tidak sekata PQRSTU. Heksagon maksudnya suatu poligon dengan 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berbentuk L seperti ini. Oke, diharap penerangan berkenaan bagaimana kita mengunjurkan garis-garis ini untuk membentuk dan mendapatkan unjuran ortogon, murid dapat memahami dengan melihat pergerakan permukaan yang selari dengan permukaan SATA tersebut. Oke, murid-murid, dalam buku teks terdapat contoh. Oke, kita coba contoh yang ini. Setiap rajah berikut menunjukkan unjuran suatu objek pada SATA mencancang atau SATA mengufuk. Ini SATA mencancang, ini SATA mengufuk. Oke, tentukan sama ada unjuran yang terhasil ialah unjuran ortogon atau bukan. Jadi tipsnya adalah kita lihat normal kepada SATA. Sekiranya kesemua garis normal, garis tersebut membentuk sudut yang berserenjang 90 darjah, maka image yang terbentuk pada SATA itu merupakan unjuran ortogon. Tetapi jika bila mana salah satu daripada garis lurus itu bukan membentuk sudut 90 darjah, maka image tersebut bukan merupakan unjuran ortogon. Jadi perhatikan untuk yang pertama, yang ini. Untuk yang pertama ini kita perhatikan pandangannya daripada kanan ke kiri, garis normalnya yang ini. Kesemuanya membentuk sudut 90 darjah, maka image ini merupakan unjuran ortogon terhadap objek. Oke, ini. Oke, untuk yang B pula, pandangannya daripada atas, sebab SATA-nya berada di bawah. Jadi kalau pandangannya daripada atas, garis normalnya yang berwarna ini, yang cikgu tandakan, oke, asalnya warna hijau, oke, cikgu highlightkan dengan warna merah. Perhatikan, setiap hujung garisan tersebut membentuk sudut 90 darjah. Maka dengan itu, image yang terbentuk pada SATA ini merupakan unjuran ortogon bagi objek. Tetapi untuk yang C pula, pandangannya daripada atas, SATA-nya berada di bawah. Garis ini merupakan garis lurus, tetapi bukan berserenjang terhadap SATA. Yang ini kan garis membentuk sudut tirus, bukan sudut tegak. Jadi kalau bukan sudut tegak, bukan berserenjang, maka sudut di sini bukan sudut 90 darjah, maka image ini bukan merupakan unjuran ortogon. Karena garis yang diunjurkan dari objek kepada SATA bukan normal. Kalau normal, sudutnya mesti 90 darjah. Tidak boleh satu, tapi semua kena 90 darjah. Oke, murid-murid, macam biasa, setelah penerangan daripada cikgu, ada contoh yang telah diterangkan tadi. Jadi ada latihan pengukuhan bagi menguji sejauh mana kefahaman murid-murid terhadap konsep unjuran ortogon. Jadi ada uji minda 7.1e. Dalam buku teks sila rujuk buku teks Matematik tingkatan 3 muka surat 173. Murid boleh cuba soalan 1A, B. Okey, ada juga soalan C dan D. Boleh jawab dan boleh cuba soalan ini. Diharapkan murid dapat menjawabnya dengan baik. Simple saja. Sama ada tentukan sama ada unjuran yang terbentuk pada SATA adakah unjuran ortogon atau bukan. Sebagaimana contoh yang cikgu terangkan dalam slide yang berikut. Okey, kaedahnya begitu. Penerangan ataupun cara menjawabnya pun simple sahaja. Okey, ada juga latihan muka surat 173, buku teks juga, buku teks matematik. Soalan nombor 2.
Seorang murid melihat objek berikut dari arah pandangan yang diberikan. Antara kombinasi yang berikut, manakah menunjukkan unjuran ortogon yang betul? Jadi, pandangannya daripada atas. Pandangannya daripada atas, tentukan adakah unjuran ortogon yang berada di sebelah kanan ini merupakan unjuran ortogon bagi objek tersebut atau tidak. Okay, seterusnya kita akan teruskan bagaimana melukis unjuran ortogon. Okay, tadi cikgu telah terangkan konsepnya. Jadi, murid perlu kenal pasti jenis sata dan arah objek yang perlu diunjurkan. Yang kedua, lukiskan garis normal daripada semua bucu objek tersebut kepada sata. Langkah ketiga, sambungkan titik-titik persilangan normal dengan sata untuk melukis bentuk unjuran ortogon. Dan yang terakhir, lukis semula unjuran ortogon tersebut dengan ukuran yang sebenar ataupun skala penuh. Kemudian, kita label semua bucu dan panjang sisi image yang terbentuk pada sata tersebut. Kita akan gunakan langkah-langkah ini untuk menjawab soalan contoh 4 yang berikut. Cikgu akan terangkan. Raja di sebelah ini menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi 4 tepat ABCD. Okay. Yang terletak pada sata mengufuk permukaan ABKLGF ialah kerata rantas. Ini kerata rantas yang seragam dengan yang di belakangnya. Sisi AF dan BK adalah tegak. Okay. AF dan BK tegak. Selain daripada ini, DE dan CJ juga adalah tegak, membentuk sudut 90 darjah terhadap sata mengufuk ataupun tapak bagi bongkah ini. Kita akan lukiskan unjuran ortogon bagi objek tersebut pada sata mengufuk sebagaimana yang dilihat daripada arah Z ini, pandangan pelan daripada atas. Sata mencancang sebagaimana yang dilihat dari arah X. Di sini X pandangannya daripada kanan ke kiri, sata mencancangnya di sini. Dan pada sata mencancang sebagaimana yang dilihat dari arah Y. Ini pandangan arah Y daripada hadapan ke belakang. Okey, di sini terbentuk sata mencancang. Okey, kita akan perhatikan bagaimana melukis unjuran ortogonnya. Okey, perhatikan. Pandangan daripada atas, daripada arah Z ini. Okey, kalau pandangannya daripada atas, pandangan dari atas, kayak anak panahnya, kita akan gerakkan ke bawah. Maksudnya sata akan berada di sini. Satanya adalah sata mengufuk. Okay, sata mengufuknya di sini. Okay. Itu yang pertama. Kenal pasti kedudukan sata dengan melihat arah pandangan. Pandangannya atas ke bawah. Okay, satanya mengufuk. Kalau satanya mengufuk, maka garis normalnya mencancang, yaitu berserenjang terhadap sata. Ya, ini. Semua yang ini. Yang berwarna merah yang halus ini merupakan normal kepada sata. Langkah seterusnya, kita perhatikan pada objek, kita cari permukaan rata yang selari dengan permukaan sata mengufuk. Jadi, terdapat beberapa permukaan rata pada objek. Yang pertama, yang ini. Permukaan rata yang selari dengan sata mengufuk di bawahnya. Yang kedua, ini. Yang ketiga, tepi yang ini, kecil sahaja. Okay. Merupakan tapak segitiga yang ini. Okay, ini. Yang keempat, tapak yang ini. Dan kita akan gerakkan permukaan yang pertama, kedua, ketiga ini. Dia akan bertindih dengan permukaan ABCD yang merupakan tapak bagi bongkah tersebut. Bila mana kita gerakkan 3 permukaan di atas ini, dia akan bertindih pada ABCD. Seperti ini. Bertindih, lalu kita turunkan ke bawah. Maka inilah unjuran ortogon sebagaimana yang dilihat daripada arah Z, daripada atas ke bawah. Apa yang murid perlu lakukan adalah melukis semula image ini dengan skala penuh. Seperti berikut. Oke. Coba lihat, perhatikan. Untuk I kepada D. Garis ini, bila kita lihat daripada atas, I bertindih dengan D. Maksudnya I berada di hadapan, D berada di belakangnya. Maka cara penulisan
ataupun cara kita melabel bucu bagi unjuran ortogon yang terbentuk adalah I palang D, F palang E, G tidak bertindih dengan mana-mana bucu, maka dia G sahaja di sini. L tidak bertindih dengan mana-mana bucu, K bertindih dengan B, maka K palang B, C dan J, I, H, maka semuanya begini. Perlu dilukis dengan skala penuh, maka kalau sisinya di sini 5 cm, maka murid perlu mengukur 5 cm menggunakan pembaris. Kalau di sini 6 cm, maka di sini kan 2, ini 2, di sini 3. Kalau di sini sama panjang 3, panjang asalnya E kepada B 6, maka tengah-tengah yang ini yang cikgu maksudkan tadi di sini, ini 1 cm. Okay. Sebab 3 tambah 1 tambah 2, keseluruhan panjang daripada E kepada B 6 cm. Okay. Semuanya perlu dilukis menggunakan pembaris dan dengan skala dan ukuran yang betul. Okay. 5 cm. Seperti itu. Jadi susunan huruf adalah mengikut arah pandangan. Titik D berada di bawah titik I. Maksudnya I berada di hadapan, D berada di belakang. Maka sebagaimana yang dilihat daripada pandangan arah Z. Okay. Penulisan yang ini pun sangat penting. Kita lihat lagi daripada arah X. Arah X sebagaimana kita lihat daripada kanan ke kiri, maka kalau kita lihat daripada kanan ke kiri, di bahagian kiri sini akan terbentuk satah yang mencancang. Di sini satah mencancangnya. Oke. Satahnya mencancang, maka garis normalnya mengufuk. Oke. Dari setiap bucu F, E, I, D ini kita akan unjurkan seperti ini. Oke. Untuk I, L juga kita akan unjurkan. Ke semua di sini kita akan garis menggunakan pembaris. Oke. Satahnya mencancang. Pada objek kita cari permukaan rata yang mencancang selari dengan permukaan satah mencancang. Oke, yang pertama ini, yang kedua ini tegak, bukan yang condong, yang tegak nih. Yang ketiga di belakangnya. Dan ketiga-tiga permukaan ini kita akan gerakkan kepada satah dan saling bertindih seperti berikut. Oke, cara penulisannya juga mengikut arah pandangan G, F, H, I, J, I, C, D, K, L, dan B, A. Oke, dibuat seperti ini dengan ukuran yang betul. Kalau di sini 5 cm mengikut arah pandangan daripada arah X, maka 5 cm diukur guna pembaris. Tinggi di sini 2 cm. Oke, 2 cm. FE 4 cm. Jadi kalau di sini sudah 2 cm, atasnya juga 2 cm. Sebab F kepada E sebagaimana yang diberikan dalam soalan, tingginya adalah 4 cm. Sekali lagi, cara penulisan. Titik E berada di belakang B bila mana kita melihat daripada arah X. Okay, titik E berada di belakang B, maka B slash ataupun palang E. Seperti ini cara penulisannya. Dan yang terakhir, daripada pandangan arah Y, pandangannya daripada hadapan ke belakang, di bahagian belakang ini terbentuk satah mencancang. Kalau satahnya mencancang, garis normalnya mengufuk. Seperti ini. Kemudian, kita akan lihat pada objek permukaan-permukaan rata yang selari dengan satah mencancang. Oke, yang pertama, ini kereta rentas yang hadapan dan di belakangnya. Kedua-duanya sama saiz, maka saling bertindih pada permukaan satah mencancang di bahagian belakang. Okay. Tinggal murid melukis menggunakan ukuran yang sama seperti dalam soalan. Di sini 4 cm, maka di sini 4 cm, tingginya 2 cm di sini. Okay. Di sini lebarnya 2 cm, maka kita akan lukis seperti ini. Yang ini 6 cm. 6 cm. Sebagaimana yang dilihat daripada arah Y. Penulisan titik yang bertindih, titik D kita akan letak di bahagian kanan. Okey, titik yang berada di hadapan berada di sebelah kirinya. Maka E berada di hadapan, E palang D, D berada di belakangnya. So macam mana? Diharap murid dapat memahami
tentang bagaimana kita melukis unjuran ortogon. Murid boleh ulang balik video ini, lihat daripada arah pandangan Z, X, dan Y. Coba perhatikan bagaimana kaedah-kaedah yang telah cikgu terangkan tadi, sebagaimana yang ditunjukkan dalam video tadi. Alright. Latihan pengukuhan. Okey, yang ini untuk uji minda 7.1b, sila rujuk dalam buku teks muka surat 178. Murid boleh cuba soalan ini, kaedah jawabnya sebagaimana yang cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, cuba jawab soalan ini di dalam buku latihan masing-masing. Kita teruskan. Untuk sesi kali ini kita teruskan kepada bagaimana membanding beza objek dan unjurannya. Okey. Seperti yang cikgu terangkan mula-mula tadi, okay. Coba perhatikan, kita ulang balik yang ini. Okay, tapi kali ini kita letak panjang bagi XY dengan ukurannya 10 cm. Okay, ini. Kalau satahnya di bahagian bawah, maka arah pandangannya daripada atas. Kita akan unjurkan Y berserenjang terhadap satah, seperti ini. Okay. Kalaulah diberikan nilai YZ adalah 8 cm, sebagaimana kita menggunakan teorem Pythagoras bila terdapat suatu segitiga bersudut tegak. Okay, di sini kan pada satah mengufuk XZ. Okay, kita cuba tentukan berapakah panjang XZ dengan menggunakan teorem Pythagoras, kombinasi trirangkap. Bagi segitiga bersudut tegak, kalau ada 10, ada 8, maka XZ ini adalah 6 cm. XZ adalah unjuran ortogon, image terhadap objek XY yang berada di atas satah. Okay, perhatikan, objek asalnya 10 cm, image-nya berkurang kepada 6 cm. Okay, kita coba banding beza objek dan unjuran yang terbentuk. Okay, sekarang coba lihat yang ini pula, satah masih lagi, satah mengufuk ABCD. Objeknya XY berada di atas 5 cm, tadi 10, sekarang 5. Kalau cikgu unjurkan X kepada satah, Y kepada satah, garis normalnya seperti ini. Kalau cikgu letakkan di sini satu titik, okay, supaya terbentuk sudut segitiga bersudut tegak, maka cikgu labelkan ini V. Jika diberikan VY 3 cm menggunakan kombinasi trirangkap segitiga bersudut tegak, 5 cm ini adalah hipotenus, 3 cm ini adalah satu sisi yang bersebelahan dengan sudut tegak, maka yang ini menggunakan kombinasi tersebut sudah pasti 4. Okay, 3, 4, 5. Maka di sini kan 4. Okay, sekarang kita akan gerakkan yang ini, XV ini kepada satah. Kalaulah di bawah ini kita labelkan WZ. Tadi asalnya XV. Okay, sekarang di bawah ini WZ. WZ sama panjang dengan XV, yaitu 4 cm. Di mana WZ ini merupakan unjuran ortogon ataupun image terhadap objek XY. Asalnya objek berukuran 5 cm, tetapi yang terbentuk pada satah ABCD ukurannya 4 cm. Oke, berbeza. Sekarang yang ini, banding lagi supaya murid lebih faham. Satahnya satah yang sama, ABCD, tetapi kali ini objeknya selari dengan permukaan satah mengufuk. Yang ini pun garis mengufuk. Jika XY 7 cm, kalau kita unjurkan garis normalnya kepada satah, sudah pasti yang terbentuk di sini juga panjangnya 7 cm. 7 cm. Jika WZ adalah sama panjang dengan XY, yaitu WZ adalah unjuran ortogon ataupun image bagi XY. Jadi kalau XY 7 cm dalam bentuk garis yang mengufuk selari dengan satah mengufuk ini. Oke, perhatikan 7 cm, yang ini juga 7 cm. Oke, sekarang coba bandingkan. Oke, bandingkan ini 10, 6, bezanya 4. Oke, yang ini 5, 4, bezanya 1. Yang ini 7, 7, bezanya 0. Oke, tetapi kita boleh perhatikan yang ini kan sangat condong, ini kurang sedikit, yang ini tidak condong. Jadi bolehlah murid perhatikan bahawa semakin condong suatu garisan pada suatu satah, semakin pendek ukuran unjuran ortogon objek tersebut dari pandangan plan ataupun daripada atas. Oke, semakin condong. Ya, bezanya semakin besar, semakin pendek lah. Oke, yang ini 4 perbezaannya. Yang ini
kurang condong, maka kurang juga perbezaannya, hanya bezanya 1. Yang ini tidak condong, maka tidak ada perbezaannya, sama panjang, 7 dengan 7, kosong. Okay, sama panjang, seperti itu. Itu kaidah untuk bagaimana kita membanding dan membeza panjang objek dan unjurannya. Yang ini hanya apabila melibatkan garis ataupun permukaan yang condong pada objek, untuk kita bandingkan unjuran ortogon yang terbentuk pada satah. Oke, sekarang kita coba lihat pula contoh yang ini. Contoh ini juga ada dalam buku teks. Cikgu terangkan, diberi satu prisma bertapak segitiga BAC dengan ukurannya masing-masing seperti yang tertera pada raja. Sekarang cikgu bentukkan, yang ini sata mencancang berada di belakangnya, sata mengufuk berada di bawahnya. Oke, kalau dilihat daripada arah pandangan Y dari hadapan, ini image yang terbentuk ataupun unjuran ortogonnya. Oke. Yang ini panjangnya 19,8 cm sebab yang ini ada tandaan sama. Oke, sebagaimana yang dilihat, maka yang ini cikgu akan ambil, letakkan di sini. Panjang AB sebagaimana yang dilihat daripada Y tetap juga sama 14 cm. Oke, yang ini adalah ukurannya. Kalau dilihat daripada arah Z pula, image ataupun unjuran ortogon yang terbentuk yang ini. Yang ini sama panjang, maka kalau di sini 14, di sini 14, ini dengan ukurannya sudutnya 45 darjah. Kenapa 45 darjah? Di sini sudut tegak. Ini segitiga sama kaki, maka di sini 45 darjah, di sini juga 45 darjah. Ini kan segitiga sama kaki. Kemudian panjang BC sebagaimana yang dilihat daripada arah Z, panjangnya adalah 19,8. Kita akan gunakan unjuran daripada arah Y dan Z ini yang terbentuk pada sata masing-masing, sata mencancang dan sata mengufuk. Kita coba lihat aktiviti yang berikut, yang ini. Oke, perhatikan. Kita akan mengisi ruang-ruang kosong untuk melengkapkan jadwal berikut. Yang ini objek. Yang ini unjuran. Oke, coba perhatikan. Pada objek, panjang AB. Yang ini, panjang AB adalah 14 cm pada objek. Tetapi kalau unjuran yang dilihat daripada unjuran dari arah Y, oke, kita lihat AB yang ini sama panjangnya, oke, tidak ada perbezaan. Untuk VC pada objek, yang ini ukurannya sama seperti yang ini, 19,8 cm. Tetapi yang dilihat daripada unjuran dari arah Y, VC yang ini VC, ini ada garis sama dengan ini, maka di sini juga 14 cm. Asalnya pada objek 19,8, pada unjuran berkurang 14 cm. Kenapa? Sebab bila dilihat daripada arah Y yang melibatkan garis ataupun permukaan yang condong, maka akan melibatkan pengurangan panjang objek. Oke, sebagaimana yang dilihat daripada arah unjuran. Oke, VB. Oke, VB yang ini sudah lengkap. Oke, sekarang kita lihat pula yang melibatkan sudut. Oke, kita padam dulu yang ini. Supaya tidak terlalu crowded garisannya, tidak mengganggu pandangan. Oke, yang melibatkan sudut pula. Oke, kalau sudut VCB objek, kita lihat VCB. Kalau cikgu keluarkan segitiganya seperti ini, buat lakaran VCB. Ini kan ada tandaan sama dengan, maksudnya VCB merupakan segitiga sama sisi. Kalau di sini 19,8, semua ini 19,8 cm. Jadi sudut pedalaman bagi segitiga sama sisi sudah pasti 60 darjah. Tetapi kalau dilihat daripada unjuran arah Y
Nah, yang ini unjuran arah Y, sudut VCB adalah 90 darjah. Oke, sekarang kita coba lihat pula untuk yang ini. Apakah nilai yang ini? Sekarang cukup padam dulu. Kita coba lengkapkan jadwal tersebut. Oke. Sudut CVB. Oke, yang tadi. Sudah padam dah pula. Alright, tidak apa, kita salin balik. CVB. Ya, ini sudut segitiga sama sisi. Maka di sini 60 darjah. 60 darjah. Sekarang kita bandingkan daripada unjuran dari arah Y. Oke, kita lihat yang ini. Sudut yang sama, sudut CVB. Sudutnya berada di sini. Ini kan segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki di sini 90 darjah, maka di sini 45 darjah, di sini 45 darjah. Karena hasil tambah sudut pedalaman bagi segitiga adalah 180 darjah. Maka 90 tambah 45 tambah 45 sama dengan 180 darjah. Sudut pada kaki segitiga itu mesti mempunyai nilai yang sama. Maka di sini 45 darjah. Maka lengkaplah jadwal yang ini. Okay. Selebihnya boleh murid bandingkan kedua-dua yang ini. Begitu juga dengan sudut-sudut yang lain. Okay, kita lihat pula untuk yang berikut. Sebagaimana unjuran yang dilihat daripada arah Y, arah Z. Oke, ini objeknya, ini objek. Yang ini unjuran. Oke, kita lihat yang ini pula. Saya terangkan yang ini sebelum saya terangkan yang ini. Panjang objek garis ataupun sisi BC, ini BC pada objek adalah 19,8. Sebagaimana yang dilihat daripada unjuran arah Z, ini garis yang sama BC juga mempunyai nilai yang sama. Oke, bagaimana pula dengan garis AB pada objek? AB pada objek yang ini 14 cm. Unjuran dari arah Z pula, garis yang sama AB ini sama. Ini ada tandaan sama, maka juga mempunyai nilai yang sama 14 cm. Oke, sekarang coba lihat pula garis VB. Garis VB pada objek VB yang ini ada tandaan sama, maka 19,8 cm. Pada unjuran yang ini garis yang sama VB ini. Oke, garis itu mempunyai panjang yang berbeza daripada objek, yaitu 14 cm. Oke, supaya murid boleh melihat perbandingan panjang objek dan unjurannya. Sekarang cukup padam yang ini. Kita lihat pula untuk perbezaan yang melibatkan sudut. Oke, sudutnya guna pen warna biru. Biru. Oke, cukup terangkan yang ini dahulu. Sudut VCB pada objek VCB, sudutnya di sini. Cukup keluarkan segitiganya, merupakan segitiga sama sisi. Ini sama sisi. Maka sudah pasti di sini 60 darjah, di sini V, di sini C, di sini B. Maka 60 darjah. Pada unjuran dari arah Z yang ini VCB, sudutnya 45 darjah. Sekarang kita coba lengkapkan yang ini pula. Kita gunakan pen warna merah. Pada raja objek, sudut VBC. VBC, sudutnya di sini 60 darjah sebab segitiga sama sisi, maka di sini 60 darjah pada objek. Pada unjuran
VBC. Yang ini segitiga sama kaki, maka di sini 45 darjah. 45 darjah. Sekarang kita lengkapkan yang di bawah pula. Cikgu padamkan dahulu yang ini. Oke, cikgu guna pen warna hitam. Sudut CAB. CAB. Yang ini CAB. Cikgu keluarkan segitiganya. Merupakan segitiga sama kaki yang berikut. CAB. Oke, ini sama kaki. Kalau di sini sudut 90 darjah, maka yang ini 45 darjah. Di sini juga 45 darjah. Maka sudutnya CAB 90 darjah. Itu pada objek. Pada unjuran dari arah Y daripada arah Z pula, sudut yang sama CAB. Oke, di sini juga mempunyai nilai yang sama. Oke. So diharapkan penerangan ini murid dapat melihat tidak semua sisi pada objek dan unjuran mempunyai nilai yang sama. Akan ada sisi-sisi yang akan mempunyai nilai yang berbeza, yaitu sisi yang condong ataupun permukaan yang condong. Begitu juga sisi dan permukaan yang condong itu jika melibatkan saiz sudut juga akan memberikan nilai yang kadang-kadang berbeza bergantung kepada arah pandangan daripada objek kepada sata tersebut. Okay. Yang itu hanya yang melibatkan sisi ataupun permukaan yang condong sahaja. Jadi apa yang kita boleh simpulkan bagi unjuran ortogon pada sata, okay, mengufuk dari arah Z, panjang sisi AC, AB, BC serta sudut-sudut ini tidak berubah. Manakala bagi unjuran ortogon pada sata mencancang dari arah Y, panjang sisi AV, AB, VB dan sudut pada bucu V dan B tidak berubah. Secara amnya, panjang sisi dan saiz sudut pada unjuran ortogon suatu objek berbeza mengikut arah pandangan. Oke, diharapkan murid dapat memahami tentang bagaimana membanding beza objek dan unjurannya melalui penerangan ini. Oke, berikut pula merupakan latihan pengukuhan yang terakhir untuk sesi kali ini. Uji minda 7.1C soalan nombor 1A dan B, muka surat 181. Jadi cikgu berharap sangat murid dapat memahami tentang penerangan sepanjang sesi kali ini. Apa-apa pun, sampai berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Jangan lupa bagi mereka yang belum subscribe, pastikan Anda klik button subscribe-nya dan kita kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Semoga tersebar manfaatnya untuk semua. Daripada cikgu, sampai berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.